Hari ini kita akan masuk ke topik yang kelima, bab 5, ikatan kimia. So, untuk hari ini kita cuba belajar dua subtopik ni, iaitu asas kepada pembentukan sebatian dengan ikatan ion. Bahan yang kita nak gunakan adalah daripada buku teks dan kita boleh rujuk buku teks sambil mendengar ataupun belajar daripada video ini. So hari ini bila kita masuk kepada bab pertama ni adalah bahagian yang kita nak belajar adalah asas pembentukan sebatian. Mengapa ataupun bagaimana untuk terangkan pembentukan sebatian berlaku. So bila kita lihat kepada sebatian, kita tanya soalan ni, bagaimana unsur bergabung menghasilkan sebatian? So, bila kita sebut tentang sebatian, kita kena faham dia terbentuk apabila dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Mengapa mereka bergabung? Mereka hendak mencapai apa yang panggil susunan elektron duplex ataupun oktet yang stabil. Duplex ni adalah bila dalam petala pertama. So, kalau ini nukleus, petala pertama kita boleh isi 2 elektron sahaja, maka kita panggil dia sebagai susunan elektron duplex. Kalau petala yang lebih daripada petala pertama, maka kita boleh isi 8 elektron supaya stabil. Ini kita panggil sebagai susunan elektron oktet yang stabil. So, biasanya kalau kita lihat kepada jadual berkala, gas adi adalah gas yang kita anggap sebagai yang lengai ataupun stabil dan mereka wujud dalam bentuk gas monoatom kerana mereka dah mencapai susunan elektron duplex. Contoh untuk helium dan unsur-unsur lain kumpulan 18, susunan elektron oktet yang stabil. So, atom lain akan cuba mendapat ataupun mencapai kestabilan dengan mendapat susunan elektron yang dicapai oleh gas adi, iaitu susunan elektron duplex atau oktet yang stabil. So, mereka boleh dapat dengan cara memindahkan elektron atau berkongsi elektron. So, bila berlaku kita kata pemindahan elektron ataupun perkongsian elektron, kita akan dapat ikatan kimia. So, ikatan kimia yang kita belajar hari ini ataupun topik ini, ada dua jenis ikatan. Satu adalah ikatan ion. Ikatan ion ni adalah antara logam dengan bukan logam. So, dia melibatkan pemindahan elektron. Satu lagi adalah ikatan covalent. Biasanya, ikatan ni adalah antara unsur bukan logam dengan bukan logam. So, semua elektron yang terlibat dalam pemindahan atau perkongsian ni adalah elektron valence saja. Okay, elektron di petala luar tak ada. So, ni contoh dua perbualan antara katakan natrium logam dengan bukan logam. Natrium ni dia ada satu elektron berlebihan dalam petala terluar sekali. Dan kalau kita dengar apa yang dicerita oleh klorin, dia ada 7 elektron di petala valence dia. Maknanya dia kurang satu. So, apa yang berlaku? Natrium akan dema satu elektron ni dan dia mencapai susunan oktet yang stabil, dan klorin bila terima satu elektron ni, dia juga menjadi mendapat susunan elektron oktet yang stabil. So, bila kita dema dan terima, apa yang berlaku? Kedua-dua stabil. Natrium bila dema dia akan jadi ion positif, klorin bila terima akan jadi ion negatif. So, mereka membentuk apa yang panggil ikatan ion. Satu lagi dialog di sini adalah antara hidrogen dengan hidrogen. Okay, hidrogen di sini dan di sini, mereka mempunyai satu elektron masing-masing. So, masing-masing tidak stabil sebab mereka perlu, kita kata, 2 elektron untuk mencapai susunan duplex yang stabil sebab petala pertama. So, apa yang mereka buat? Mereka kongsi. Mereka letak dalam petala mereka elektron yang mereka ada dan mereka kongsi 2 elektron tu, maka mereka dah stabil. Mereka mencapai susunan elektron duplex yang stabil. So, ini adalah kita kata ikatan covalent. Tadi adalah ikatan ionic atau ion.
So hari ini kita nak masuk juga kepada macam mana ikatan ion terbentuk. Okay. So kita kena faham lah bila kita sebut tentang ikatan ion, dia adalah melibatkan pemindahan elektron, bermakna satu akan dema, satu akan terima. Okay, so dia adalah sentiasa antara logam dengan bukan logam. So atom logam dengan atom bukan logam akan membentuk ikatan ion. Okay, atom logam sentiasa mendema elektron. Okay, sebab mereka mempunyai petala valence dia mereka sama ada 1, 2 atau 3 elektron. So elektron tu bila didema, mereka akan dema kepada atom yang kita kata atom bukan logam. Atom bukan logam biasa mempunyai bilangan elektron 5, 6 atau 7. So mereka akan terima elektron dan lepas mereka terima elektron, apa yang berlaku adalah yang dema akan dapat susunan elektron oktet yang stabil, yang terima juga akan mendapat susunan elektron oktet yang stabil. Ini yang dema akan jadi ion positif, yang terima akan jadi ion negatif, kedua-dua akan stabil. So pembentukan ikatan, mula-mula atom neutral. Kalau atom logam, dia akan dema untuk menjadi ion positif yang kita boleh namakan sebagai cation. Dan kalau atom bukan logam, mereka akan terima elektron, mereka akan jadi ion negatif dan kita panggil mereka sebagai anion. Okay, contoh di sini kita tahu susunan elektron untuk natrium adalah 281. 281 bermakna dia ada satu elektron yang di petala terluar sekali, iaitu petala valence dia. So elektron valence dia satu, dia kalau boleh dia akan dema elektron ni supaya menjadi 28 supaya dia capai susunan oktet yang stabil. So bila dia dema satu elektron ni akan dikeluarkan dan didema kepada atom lain. So sekarang atom natrium akan menjadi ion natrium, susunan dia jadi 28, tapi kita mesti tulis dia bercas positif sebab lepas dema elektron, proton dia bilangan proton lebih satu elektron. So dia bercas positif 1. Okay, contoh atom aluminium. Aluminium ni kalau kita lihat dia ada 283 susunan dia. So dia ada 3 elektron valence. So elektron valence ni kalau dia dema 3, apa yang berlaku adalah dia akan menjadi stabil. Dia akan jadi 28. 28 tu ini adalah kita kata dia bercas 3 positif sebab dia dema 3 elektron, bermakna dia ada 3 charge positif yang lebih berbanding dengan bilangan elektron sebab elektron sudah didema keluar 3 elektron. So aluminium dema elektron. Bila dema elektron kita tulis plus 3e tu di sebelah kanan kita. Sebelah ni kita panggil sebelah kanan atau sebelah belakang. Okey, dan dia menjadi Al 3 positif. So fluorine pula, kalau kita lihat fluorine ni asal dia atom dia 27. 7 bermaksud dia ada 7 elektron di petala terluar sekali, petala valence dia. So kurang 1 elektron. So bila kurang 1 elektron, dia berupaya untuk terima 1 elektron di sini. Bila terima 1 elektron daripada katakan atom logam yang mungkin kita tadi yang kita lihat natrium dan sebagainya. So bila terima 1 elektron bermakna dia akan menjadi negatif 1 sebab dia mempunyai bilangan elektron yang lebih. So susunan elektron dia jadi 28 dan dia sudah sekarang menjadi ion sebab dia terima 1 elektron. So fluorine terima 1 elektron menjadi F negatif. Okay. So bila kita tulis, kita sentiasa tulis plus. Okay, terima elektron jadi F fluorine negatif macam tu. Okay, oksigen kita tahu dia mempunyai susunan elektron ataupun atom yang mempunyai susunan elektron 26. 26 bermakna dia ada kekurangan 2 elektron untuk dapat susunan oktet yang stabil. So dia perlu terima 2 elektron. Bila terima 2 elektron ni dia menjadi 2 elektron lebih. So charge dia akan jadi 2 negatif. Dan dia akan jadi stabil. So O akan terima 2 elektron menjadi O2 negatif tentu. Okay. So kalau kita lihat kepada cara membentuk sebatian ion, iaitu ion positif daripada logam dan ion negatif daripada bukan logam.
mereka bila ada positif dan negatif, mereka akan ada ion yang berlainan cas dan tertarik antara satu sama lain. Okey, contoh kalau kita ada atom natrium 281, atom fluorine 27. So 281 satu ni kita kata elektron valence tu kita dema satu kepada fluorine. So natrium dah jadi daripada 28 jadi 281 jadi 28. So dia dah stabil tapi dia menjadi ion positif. Dan fluorine terima satu elektron menjadi 28 juga. Dari 27 jadi 28. So dia berpecah negatif. So kita dapati mereka dah stabil, susunan elektron oktet yang stabil untuk kedua-dua natrium dan fluorine, dan mereka tertarik antara satu sama lain dengan kita kata daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okay? Daya tarikan elektrostatik ni adalah antara positif dengan negatif. So daya tarikan ni adalah daya tarikan yang kuat. Kadang-kadang kita panggil sebagai ikatan ion. Okay, 5.2 ni kita buat sebagai kerja rumah ataupun untuk kita bincangkan, boleh dapat daripada buku teks. Okey, contoh kita nak bentuk magnesium oksida. Magnesium kita tahu ialah 282, susunan dia 282. Oksigen 26. So apa yang berlaku adalah magnesium dia akan dema dua elektron ni dan dua elektron ni akan diberi kepada oksigen. So magnesium akan jadi ion Mg2+. Mg, okay, dia akan dema dua elektron. Kita dema elektron, kita tulis di belakang dua elektron. Jadi Mg2+. Dan oksigen, dia akan terima dua elektron akan menjadi O2 negatif. So masing-masing akan menjadi stabil. Okay, so kita dapati Mg dema dua elektron menjadi Mg2+. Oksigen terima dua elektron menjadi O2 negatif. So kita akan dapati bahawa ion positif dengan ion negatif untuk magnesium dengan oksida ni akan tertarik antara satu sama lain dengan daya tarikan elektrostatik yang sangat kuat. So ikatan ion akan terbentuk. So ini ikatan ion dia. Okay, ini 28 sebab sudah dema dua elektron. Ini 28 juga sebab sudah terima dua elektron. So ion dua positif dengan dua negatif. Ini adalah sebatian magnesium oksida. Natrium klorida. Macam mana natrium klorida terbentuk? So susunan elektron natrium adalah 281. So satu ni boleh didema keluar supaya dapat susunan elektron oktet yang stabil. Dan satu tu akan masuk kepada klorin yang 287. Susunan elektron dia 287. So akan membentuk ion klorida Cl negatif. So Na akan dema satu elektron menjadi kita tulis ni Na positif. Okay. So klorin akan terima satu elektron tu. So klorin akan terima satu elektron menjadi Cl negatif. So yang positif dengan negatif akan tertarik lah dengan daya tarikan elektrostatik yang sangat kuat membentuk sebatian yang panggil natrium klorida. So ni adalah elektron tambahan ni. Ini akan pergi ke sini. Okay. Elektron tu bergerak masuk kat sini. So ini dah jadi, sekarang dah jadi 28 dah. Ini pun dah jadi 288. So stabil. So mereka membentuk ion positif dan ion negatif yang stabil. So tarikan dia tarikan elektrostatik yang sangat kuat. Sebab tu takat lebur, takat didih untuk sebatian ion adalah sangat tinggi. Okay, magnesium klorida. Magnesium ni kalau kita dah hafal, magnesium ni 282. So dia perlu dema 2 elektron. Klorida ni, Cl ni 287. Dia kena terima 1 elektron. So apa yang berlaku adalah dua elektron ni dia terpaksa dema kepada 2 atom klorin. Bukan 1 atom klorin sebab atom klorin dia perlu 1 saja. So magnesium akan dema 2 elektron, masih dema 2 elektron. Okey, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Klorin akan terima 1 elektron menjadi Cl negatif. Tapi kita perlu 2
atom klorin untuk terima 2 elektron untuk membentuk 2 ion klorida. Okey. So apa yang berlaku adalah macam ni lah. Kalau kita lihat, okey, magnesium asal dia ada 2 elektron ni, 282. So satu akan pergi kat sini dan satu akan pergi kat sini. So mereka membentuk magnesium klorida yang kita kata charge mereka dah seimbang, 2 positif dengan 2 negatif. Magnesium fluorida sama juga. Okey, magnesium 282 terima 2 elektron, fluorine 27 terima 1 elektron. So perlu 2 atom fluorine untuk terima 2 elektron. Okey, sama dengan magnesium fluorida tadi. Okey, so Mg2+ dia perlu 2 ion fluorida bagi sama. Okey. So ini 282 dia kena dema 2 elektron tu. So ini dia akan pergi kat sini. Ini pergi kat sini. Sekarang mereka dah stabil dah. Yang susunan ni Mg dia dah jadi 28. Ini dah jadi 28, ni jadi 28. Semua stabil. So mereka akan bentuk sebatian ion yang kita panggil sebagai magnesium fluorida. Ini adalah 2 positif sebab dia dema 2 elektron, ni terima 1 elektron. Terima 1 elektron, semua charge negatif 1, negatif 1. Maka seimbang 2 positif dengan 2 negatif ni. Okay, baik, kita guna masa untuk buat soalan uji kendiri 5.2. Okay, kita berhenti di sini.